UIM berkenaan tahun 3. Saya tak tengok video berkenaan, saya tak tengok forum berkenaan dan saya tak tahu apa isu yang ada dekat situ. Mungkin dia orang nak kritik. Saya tengok satu kritikan yang boleh dibuat. Cumanya orang kritik pada silibus UIM, lagi ada pula orang kritik silibus Al-Azhar. Tapi kesan dia apa? Saya tak nampak kesan dekat situ. Sebelum ni saya naikkan isu Syekh Nuruddin Marbut Al-Banjari hafizahullah. Kenapa? Sebabnya ia seolah-olah nak menyatakan bahawa orang yang mengaji UIM ni teruk. Yang tu. So saya naikkan isu tu. Saya sebutkan dalam video saya berkaitan tentang apakah kesan orang yang belajar UIM. Adakah yang sampai kafirkan mak dan ayah? Awak tolak tepi bab dia punya silibus dulu. Silibus ni macam-macam. Tapi awak tolak bab tu, awak tengok kesan. Kalau silibus dia teruk, dia akan menghasilkan orang yang teruk. Tapi kita tengok macam mana lepasan Madinah. Saya rasa daripada sudut banyak lepasan-lepasan, saya lagi suka lepasan Madinah daripada lepasan orang lain. Lagi banyak takwanya, lagi banyak lembutnya daripada orang lain. Satu dua orang yang kasar tu biasalah. Kan? Tapi cuma yang tu, itu kesan dia. Kesan dia yang pada yang tu. Tak bolehlah kita kata orang ni nanti balik, dia bagi kesan nanti balik kafirkan orang, kafirkan mak ayah sendiri. Sedangkan perkara itu tidak ada. Kritikan yang sama yang saya buat kepada Ustaz Asri Sobri, iaitu berkaitan tentang kesan. Dia bukan isu awak mengaji konten dan sebagainya, tak. Semacam tu. Jadi untuk nak kritik kepada silibus orang ni, kalau kita bagi satu hujah untuk kritik silibus Universiti Madinah, orang boleh kritik silibus Azhar, orang boleh kritik silibus Qarawiyun dan sebagainya. Tapi cumanya apakah manfaat yang besar yang kita boleh dapat selain daripada kita hanya mengata orang itu dan mengata orang ini? Apa manfaat dia? Apa manfaat dia? Saya duk nampak yang kumpulan-kumpulan tu buat hanya untuk nak backup Syekh Nuruddin Marbut Al-Banjari, itu saja. Tak nampak lebih daripada tu. Kita kadang-kadang kita bergaduh, bertelagah, berselisih pada perkara yang tidak memberi manfaat akademik. Maksudnya manfaat akademik. Tak bagi manfaat kepada manfaat akademik. Apa yang lebih bagus kalau kita bagi satu perbincangan yang memberi manfaat akademik. Tapi dalam masa yang sama, saya tak ada isu pun awak nak buat forum mengkritik universiti itu, awak nak buat forum mengkritik universiti ni, awak nak buat forum kritik PAS, kritik UMNO, kritik apa pun. Saya ada isu. Saya menganggap walaupun saya tidak bersetuju, tetapi saya menganggap perkara-perkara seperti ini adalah proses memandaikan umat dengan ilmu. Anda boleh pergi tengok video berkenaan, saya tak tengok Anda boleh pergi tengok video berkenaan dan anda boleh tengok, oh ni cerdik ke, ini tak cerdik. Saya tengok video UIM tu, sebab memang waktu tu saya free, saya tengok video UIM yang Syekh Mahmud Qaddah tu. Saya tengok video tu, saya ikuti video tu pun bukan daripada awal, tengah je. Saya tengok tak ada masalah, bahkan tak ada isu sentimen dekat situ. So no isu dalam hal berkenaan. Kalau nak kata nak pergi bincang ini Wahabi, ini Salafi, ini Asy'ari bagus lagi, Salafi bagus lagi. Itu bukan tajuk perbincangan saya. Minta maaf. Saya tak suka untuk react yang daripada sudut metodologi akidah, Asy'ariyah lagi bagus ke, Salafiyah lagi bagus. Saya tak suka untuk react benda tu. Sebab sebab saya mengaji kat Azhar dulu, saya mengaji Asy'ariyah daripada sudut di universiti. Bahkan Jamiah Ansarus Sunnah di Mesir, saya belajar talaqi daripada pengajian di masjid-masjid daripada Jamiah Ansarus Sunnah. Ansarus Sunnah tu kita kata Salafi Mesir lah, Salafi Mesir. So macam tu. Jadi kita dapat tahu bagaimana yang kita kata Salafiyah itu, apa pandangan dia, bahkan pandangan yang keras Salafiyah, apakah pandangan yang keras yang ada dalam Asy'ariyah, ada pada kedua-duanya. Dan saya nampak pada pandangan saya tak nampak ini ada satu titik temu. Saya, bukan orang lain. Orang lain punya cerita, orang lain punya cerita. Tapi saya tak nampak ini ada titik temu. Awak bergaduh macam mana pun, awak debat macam mana pun, buat diskusi macam mana pun, Asy'ariyah dengan Salafiyah, memang tak ada titik temu. Sebab tu kita menyatakan 3 kumpulan Azhar, Syekh Mat Taib jelaskan 3 kumpulan ni kita anggap Ahlus Sunnah. Siapa dia? Asy'ariyah, Maturidiyah
dan Athariyah. Athariyah ni lah yang Salafiyah, yang hari ni kita dah sebut Wahabiyah. Yang ni Athariyah. Kita tidak mengkafirkan mereka, bahkan kita tidak mengeluarkan mereka daripada kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Athariyah inilah yang dipegang oleh ustaz-ustaz kita yang balik daripada Madinah. Mereka pegang dengan Athariyah. Apa masalah dia? Jadi, tapi kalau orang tak puas hati juga, orang tak mau terima pendapat ni, silakan, tak ada masalah. Saya mengambil pandangan yang dibawa oleh Syekh Al-Azhar. So, dia pertengahan dalam bab tu. Tidak sampai tahap mengkafirkan. Bahkan baru-baru ni pun, keluar kita orang ada program khas secara online untuk seluruh graduan lepasan Al-Azhar di Asia. Kami program berkenaan fokusnya adalah untuk tidak mengkafirkan masyarakat, mencari sebab untuk tidak mengkafirkan. Bahkan bila kita bincang bab akidah, sepatutnya ramai orang lagi Islam, ramai orang lagi betul Islam, bukan ramai orang cepat keluar agama. Satu yang saya kata, saya cukup pelik, macam mana orang mengaji akidah, bila dia jadi alim sungguh, tiba-tiba dengan kealiman dia menyebabkan ramai orang keluar agama. Sepatutnya bila dia jadi alim, kesan yang sepatutnya ialah ramai orang dapat faham agama. Sepatutnya begitu. Ini tidak khusus kepada mana-mana kumpulan, ia boleh berada pada mana-mana kumpulan. Tak kira lah Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, ataupun Athariyah.